Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم علمنا منه وجهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة آمين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bersama dengan kita di Akademik Tadabbur Malaysia ATM. Tuan-tuan yang bersama kita pada pagi ini secara langsung sama ada di dalam medium Zoom meeting ini ataupun bersama dengan medium page di Facebook secara live. Kita sama-sama doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan kepada kita nikmat akan bersama dengan Al-Quran. Hebatnya, kehebatan Al-Quran ini suka saya untuk mengulangi seperti mana yang telah disebut oleh almarhum Syekh pengarang kitab Fi Dhilal Al-Quran, Tafsir Fi Dhilal Al-Quran yang bernama Said Qutb rahimahullah. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Said Qutb menyatakan kepada kita satu perkataan yang mungkin boleh kita ingat sampai bila-bila. Ia menjadi satu kata-kata yang boleh diukirkan ataupun yang boleh ditulis dengan tinta emas. Kata-kata yang sangat hebat. Kata beliau al-hayah fi dhilal al-Quran, kehidupan di bawah lembayan ataupun payung Al-Quran adalah satu ni'mah. Ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Dia kata nikmat di bawah payung Al-Quran ini, hidup di bawah payung Al-Quran ini adalah satu nikmat yang tidak boleh diketahui oleh seseorang melainkan mereka yang pernah merasainya. Orang yang tidak merasakan nikmat Al-Quran ni, dia tak boleh nak cerita kepada orang macam mana nikmat Al-Quran tu, kecuali dia pernah merasai akan nikmat Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kita payah untuk nak share dengan orang nikmat kehebatan Al-Quran itu, melainkan orang itu sendiri pernah merasakannya, rasa sendiri dengan kita cerita apa yang kita rasa dekat orang, untuk orang tersebut, seseorang tersebut untuk merasainya adalah tidak sama. Orang yang merasai, orang yang pernah makan sendiri kek dengan menceritakan sedapnya kek, tak sama dengan orang yang cerita, yang hanya mendengar. Orang yang rasa itu lebih-lebih lagi lah ia merasakan nikmatnya. Begitu juga dengan Al-Quran. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
InsyaAllah pada kali ini tuan-tuan, kita akan bersama untuk sama-sama kita melihat akan kehebatan Al-Quran, siri sambungan kita, cerita pada siri yang ke-9 apabila berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Itu kita dah cerita berlabuhnya kapal Nabi Nuh ataupun bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Lepas pada itu Nabi Nuh alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa ya Allah engkau tidak menyelamatkan anak aku, daripada aku menyelamatkannya ketika mana dia dalam keadaan ma'zal, dalam keadaan terpisah daripada mereka yang tidak beriman." Sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan mereka yang tidak beriman itu akan kekal tidak beriman. Dan mereka yang kekal tidak beriman ni Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan muraqun. Mereka ini adalah golongan yang akan ditenggelamkan oleh Allah. Tetapi yang termasuk di antara mereka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu tragis sekali adalah anak kandung Nabi Nuh alaihi salam. Anak kandung Nabi Nuh alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu menceritakan tentang keadaan mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Dan kali ini kita melihat setelah berlabuhnya kapal Nabi Nuh, macam mana kapal Nabi Nuh alaihi salam itu boleh berlabuh dan keadaan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita dekat kita bagaimana kapal Nabi Nuh itu apabila berlabuh itu macam mana dalam keadaan bumi pada waktu tersebut, keadaan langit pada waktu tersebut. Sebelumnya apa yang kita fahami adalah seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita, ada dua punca air. Yang pertama air daripada langit turun mencurah-curah, ma'un munhamir, air yang mencurah-curah turun daripada langit. Yang kedua, Allah Taala cerita dekat kita bagaimana Allah Taala mengeluarkan daripada perut bumi ini, wafajjarna, kan Allah Taala telah memecahkan satu sumber air pada bawah bumi ini, keluar air yang tidak henti-henti. Maka kita tahu dua sumber air, yang pertama daripada langit, yang kedua daripada bumi itu sendiri, telah mengeluarkan air yang menjadikan banjir yang sangat besar. Dan apabila banjir yang sangat besar ni tuan-tuan, sudah pastinya apabila kapal nak berlabuh dan nak menjadikan keadaan bumi ini seperti mana sedia kala, maksud dia adanya daratan. Sebelum ni semua menjadi lautan. Semuanya menjadi lautan. Jumhur ulama menyatakan tidak ada daratan langsung ketika mana kisah ataupun banjir besar ini yang berlaku pada zaman Nuh alaihi salam. Maksudnya satu bumi ini adalah digambarkan banjir ini banjir yang satu orang kata satu globe, satu bumi ini berlakunya banjir besar, bukanlah dalam di tempat-tempat tertentu sahaja. Walaupun ianya khilaf, tetapi ianya tidak mustahil. Sebab apa? Sekiranya kita melihat kepada condition ataupun keadaan sekarang di bumi ini, kita tahu bumi ini 70%-nya adalah laut, 30%-nya adalah daratan. Maka bagaimana Allah nak menguruskan 30% ini nak tenggelam dalam masa yang singkat? Ia adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki, Allah Taala nyatakan, Allah Taala boleh mengarahkan, maka terus ia menjadi sedemikian rupa. Maksudnya Allah nak banjir, boleh banjir.
Allah nak surutkan air, Allah boleh surut. Maka bagaimana kapal Nabi Nuh alaihissalam ataupun bahtera Nabi Nuh alaihissalam ini boleh berlabuh? Maka berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 44. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Allah, wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Kata Allah, waqila ya ardu, kata Allah, wahai bumi. Allah mengarahkan, menyebut wahai bumi, ibla'i ma'aka, wahai bumi, aku arahkan kamu telan air kamu. Air yang berada di atas bumi ini, kamu telan. Wa yassama aqli'i, wahai langit, tahan, berhenti, stop daripada menurunkan curahan hujan kamu, wahai langit. Wa ghidal ma', maka apa jadi? Surutlah air. Wa qadiyal amr, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada langit, Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi, maka terlaksanalah perintah Allah itu. Mereka melaksanakan. Wastawat 'alal judi, dan bahtera Nabi Nuh alaihissalam terhenti di atas bukit ataupun di atas gunung yang dinamakan dalam Al-Quran Al-Judi. Waqila bu'dan lil qaumil zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala kata kepada kaum kafir seumumnya, binasalah akhirnya bagi orang yang zalim. Nah, binasalah akhirnya bagi orang yang zalim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi, ini adalah surah Hud ayat 44. Surah yang menceritakan secara detail bagaimana perjalanan apa yang kita katakan banjir besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka kita tengok satu persatu apa yang nak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Nah, kita tengok yang pertama, Allah Ta'ala kata apa? Waqila ya ardu. Allah Ta'ala kata, wahai bumi, ibla'i ma'aka. Aku perintahkan kepada kamu, aku arahkan, kamu kena telan. Ini satu arahan. Tuan-tuan, kalau tengok ayat Al-Quran, inilah kali pertama dalam Al-Quran Allah sebut ya ardu, dan kali pertama dalam Al-Quran Allah sebut ya sama'u, wahai bumi, wahai langit. Satu-satunya cerita ataupun satu-satunya kalam yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana ia adalah arahan Allah kepada makhluknya yang tidak berakal. Pada pandangan mata kita, bumi tidak berakal. Ya, tidak mempunyai otak. Kan? Pada pandangan kita, langit tidak mempunyai akal. Tetapi mereka semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, wahai bumi, ya ardu, ibla'i, wajib kepada kamu untuk telan air. Allah Ta'ala tak kata minum. Allah Ta'ala tak kata kamu hiruplah air. Ishrabu. Kan? Ataupun ishrabi. Allah Ta'ala tak kata kamu telanlah wahai bumi. Tetapi kali ini Allah Ta'ala kata telan. Para ulama berbincang. Sebab apa sebut telan? Sebab apa tak sebut minum? Tuan-tuan, kita minum air tuan-tuan. Kebetulan saya ada air. Minum ni macam mana?
Satu teguk, dua teguk. Kita kena ingat, apabila disebut tentang minum dengan telan, dua benda yang berbeza. Kalau kata Allah Subhanahu Taala sebut minum, kita boleh jadi ia minum secara sikit-sikit, kan? Bunyi itu minta maaf lah, itu minum. Maksud dia sedikit-sedikit untuk masuk ke dalam tubuh kita supaya kita tak tersedak, kan? Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Taala ada kelemahan dia. Tetapi kali ini Allah Subhanahu Taala arahkan kamu telan. Ibla'i, maksud dia telan macam mana? Telan tanpa proses untuk kita letak dekat tekak ataupun letak dalam mulut sekejap, tak. Macam tu. Maksud dia nak masukkan sesegera mungkin ke dalam badan. Dan itu adalah arahan Allah kepada bumi. Bermaksud bumi ini sangat cepat membuat kerja yang Allah arahkan. Allah arahkan begitu detail. Wahai bumi, aku tak nak untuk kamu serapkan air ni sikit-sikit. Aku nak kamu hentikan air ni, kamu turunkan level dia, paras dia kepada paras yang sepatutnya dalam keadaan kamu telan terus air tu. Maksud dia, kali ini Allah minta supaya air banjir besar ini diturunkan kadar banjir itu ataupun disurutkan dengan kadar yang begitu segera kepada bumi. Ibla'i, kamu kena cepat-cepat untuk telan air itu. Aku arahkan kepada kamu, telan. Tidak arahkan kepada kamu minum. Minum ni dalam keadaan kita relax minum, kan? Tapi ibla'i, kamu kena telan dia. Satu arahan kepada Allah kepada bumi. Allah bukan sekadar mengarahkan bumi, Allah mengarahkan langit. Ya sama, iqli'i, kamu tahan, stop. Stop ni tak ada satu setitis pun yang kamu boleh turunkan daripada langit. Wahai langit, daripada langit kan jangan kamu turunkan setitis pun hujan daripada langit. Itu arahan daripada Allah. Allah nak kali ini very very strict, sehingga kan Allah kata bumi telan terus, langit tahan, jangan turun langsung. Maka mendengarlah kata bumi, mendengarlah kata langit. Allah Subhanahu Wa Taala surutlah air, ghidal ma, qudiyal amr. Maka terlaksanalah perintah. Duduk sekali melaksanakan perintah. Apa jadi kepada kapal ni? Bahtera Nabi Nuh alaihi salam, wastawat 'alal judi. Maka terdampar. Bahtera Nabi Nuh alaihi salam di satu tempat yang nama dia Al-Judi. Kita akan tengok ni sikit-sikit Al-Judi. Maka kita tengok di manakah terletaknya Al-Judi? Di manakah terletaknya Al-Judi, kapal ini? Baik, ada beberapa pandangan yang diberikan. Saya hanya ambil pada 3 pandangan yang popular. Maka kapal disebut oleh Allah Subhanahu Taala dalam Quran, satu-satunya disebut Al-Judi dalam Quran adalah dalam surah ini, surah Hud ayat 44 ini. Pandangan yang pertama yang menyatakan bahawa terdamparnya kapal ini adalah di kawasan yang nama dia wilayah Mosul. Ada setengahnya kalau Hamka dia tulis Mosul, bukan Mosul lah, Mosul di Iraq. Mosul ini di antara kawasan peperangan Iraq dulu yang begitu menjadi tumpuan dengan US pada tahun 2003 dulu. Kata Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jam Al-Buldan, dia kata ini adalah di kawasan Mosul, Iraq. Begitu juga dengan Hamka menyatakan di kawasan Mosul, Iraq.
Maka dia kata di sana berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kita tengok Mosul ni terletak dekat mana? Kalau tuan-tuan, rumah tuan-tuan ada peta. Rumah saya ada peta dunia, panjang dia 7 kaki lebar, 5 kaki panjang. Kita boleh tengok di manakah terletaknya negara yang kita panggil Iraq. Iraq, kena ingat, Iraq sebelah kanan, di sebelah kiri dia Syria, di sebelah atas dia adalah negara Turki. Di sebelah atas dia ialah negara Turki. Maksudnya Turki adalah di kawasan ataupun di sebelah utara Iraq. Di sebelah kanan Iraq adalah Iran. Di sebelah kiri Iraq adalah Syria. Di sebelah bawah Iraq adalah Saudi. Adalah Saudi. Sebelah atas utara Iraq adalah Turki. Maka kalau kita tengok Mosul ini, kalau perasan saya berikan dalam note tu, Mosul ini terletak di utara Iraq, di selatan Turki, hampir di perbatasan di antara negara Turki dan Iraq, dan juga di sebelah Syria. Maksudnya dia dekat di antara 3 negara, Syria, Turki, Iraq. Dan sekarang ni Mosul ni di bawah negara Iraq, di kawasan pergunungan yang namanya Zagros ataupun Zagrus. Maka kawasan ini adalah di antara kawasan yang menyambungkan sungai, dua sungai utama, iaitu Sungai Dajlah dan Sungai Furat. Kita namakan Tigris dan Euphrates di bahagian Di bahagian utara Iraq. Ini pandangan yang pertama. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kalau tuan-tuan perasan apa yang saya berikan, di kawasan Mosul tu atas sikit dah masuk kawasan Turki. Masuk di kawasan Turki itu ada satu kawasan yang dinamakan Ararat Mountain. Ararat Mountain ataupun Ararat Mountain ni, Gunung Ararat ini adalah gunung yang tertinggi di Turki. Dan kalau kita tengok peta, sebelah Turki, Turki ni di bawah dia tadi Iraq, dan di sebelah, kita katakan di sebelah timur selatan, selatan timur, ada satu negara yang nama dia Armenia. Maka terletaknya Gunung Ararat ini adalah di sebelah selatan timur Turki, yang mana ia bersempadan dengan 3-4 negara: Turki, Armenia, Iraq, Iran. Cuma diamnya adalah di kawasan Turki. Cuma sebelum ini menjadi pertikaian, menjadi perebutan di antara Armenia dengan Turki. Maka sekarang ni kalau kita kata sebuah Ararat, ia adalah kawasan Turki, bersempadan dengan 2 negara utama dia, iaitu Armenia dengan Iran. Tempat ni yang kata Mosul dengan Ararat ni adalah berbeza hanyalah lebih kurang 700 km. 700 km ni bukan dekat, jauh. 700 km jauh. Ramai yang berpandangan, kalau ikutkan keadaan semasa ini, ramai yang berpandangan bahawa tempat berlabuhnya kapal ini adalah di Ararat. Pandangan yang kedua ni, sebab mereka jumpa satu fosil yang sangat meyakinkan. Para pengkaji jumpa fosil yang sangat meyakinkan.
dijumpai kapal Nabi Nuh alaihissalam dikatakan pada ketinggian yang sangat tinggi, iaitu 13,000 kaki atau sekitar dalam 3 kilometer, 3.9 kilometer tinggi, di kaki gunung yang nama dia kaki gunung Ararat. Dan salah satu tempat tersebut di gunung tu, di satu puncak yang dinamakan Al-Judi. Kalau kat sana tulisan Turki dia tulis Kudi. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kan pemerintah Turki mengarahkan penemuan fosil yang dikatakan kapal Nuh alaihissalam itu diletakkan di bawah UNESCO World Heritage, dilindungi dengan arkeologi itu dibuat. Penemuan tersebut telah diberikan tumpuan dan sehingga sekarang dibuat kita katakan kajian terhadap penemuan fosil tersebut. Dan dinampakkan bahawa setakat sekarang itu di antara tanda-tanda yang paling kuat sekali menyatakan bahawa Ararat itu ataupun di sana ada satu bukit yang nama dia Judi, itu adalah tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tak apa, yang itu kita tengok nanti. Pandangan yang kedua itu adalah berlabuhnya kapal di kawasan Turki. Yang ketiga, ada Puan Fifah mengatakan ada kemungkinan terjumpanya di Jawa Indonesia. Jauh, di Jawa Indonesia, tak pasti. Mungkin Puan boleh kongsikan dengan saya nanti artikel dan sebagainya yang lebih meyakinkan. Yang ketiga, pandangan yang ketiga, tidak ada dalil yang jelas menunjukkan di mana beradanya kapal Al-Judi, melainkan pandangan yang ketiga ini menyatakan seperti mana Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, begitu juga dengan Syekh Ahmad Naufal, menyatakan Bukit Judi ini dalam Quran dinamakan Al-Judi adalah satu tempat yang mana tidak dinyatakan di negara mana, kawasan yang bagaimana. Cuma ini adalah satu nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menyatakan di manakah terletaknya Judi. Maka ini adalah pandangan yang dipegang oleh buku yang kita menjadi rujukan utama, Salah Al-Fattah Al-Khalidi, Syekh Salah dan Dr. Ahmad Naufal rahimahullah. Kan bahkan Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf juga menyatakan bahawa Al-Judi ini mengikut dalam bahasa Arab, ia membawa maksud yang umum. Ia membawa maksud secara umum iaitu bukit. Dalam bahasa Arab, sekiranya kita melihat kegunaan orang Arab untuk perkataan Al-Judi ini, Az-Zamakhsyari merakamkan satu syair jahili, maksudnya sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun digunakan perkataan ini secara meluas oleh orang Arab kuno. Dan di antaranya ialah, boleh saya bacakan kat sini, dia kata subhanahu summa subhanan na'udzu bihi wa qablana sabbahal judi wal jamadu. Dia nak gambarkan Allah Subhanahu Wa Taala ni maha besar, maha suci Allah, yang kemudian sucinya Allah kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan wa qablana, dan sebelum kita minta berlindung, kita sentiasa sabbaha, kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, sehingga kan bukan sekadar kita yang memuji. Kata Az-Zamakhsyari merekodkan dalam syair ni, dia kata sabbahal judi,
bahkan yang sentiasa bertasbih kepada Allah adalah al-judi. Ini maksudkan al-judi ini ialah bukit. Wal-jamadu. Wal-jamadu ini ialah benda-benda yang tidak bernyawa, benda yang keras. Nah, maka ini yang dimaksudkan. Dan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab dia Qasas Al-Quran ini menyatakan kita tidak mengetahui pendetilan berkaitan dengan di mana berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun disebut Al-Judi, Syekh Salah menyatakan ia still lagi adalah umum. Kita tidak mengetahui bagaimana mereka turun daripada kapal. Kita juga tidak mengetahui di mana mereka mendiami selepas pada kapal berlabuh sebab tidak ada rekod. Pergerakan mereka selepas mana berlabuh di Turki ke apa nama Pak Afifah kata di Jawa ke dan sebagainya, tidak ada rekod. Kita tidak tahu di mana mereka berkelana di atas muka bumi selepasnya. Maka kita tidak mengetahui semua itu. Sebab apa? Yang pertama, Quran tak sebut. Quran hanya sebut berlabuh di judi, sekadar itu. Quran tidak sebut dekat mana selepas itu mereka berkelana dan sebagainya. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut secara detail di mana. Nah, maka kita nak kata lebih-lebih, kita tak tahu. Seperti mana kalau kita tengok ayat Al-Quran, suka saya untuk rujuk pada kisah Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Kan apa nama Maurice Bucaille, kalau tak salah saya, di antara orang yang klaim bertanggungjawab menyatakan bahawa sesungguhnya apa yang mereka temukan di dalam Al-Quran itu adalah barang nyata. Cerita tentang Fir'aun, kan? Fir'aun telah ditenggelamkan bersama dengan kuncu-kuncu dia di dalam Laut Merah. Nah, di dalam Laut Merah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ia adalah satu ayat, ia adalah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang apa? Tentang itu adalah tanda kekuasaan Allah, tentang kebenaran Allah, supaya Allah menjadikan dia sebagai satu ibrah, sebagai satu ibrah kepada manusia bahawa perkara ini dahulunya benar-benar berlaku. Cumanya kita berpegang seperti mana pegangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut di mana perkara tersebut. Cuma kita akan bincang sekejap lagi, ada tak Nabi ataupun para sahabat bagi hint dekat mana terletaknya judi? Sekejap kita baca insya-Allah. Baik, antara fakta dan riwayat Israiliyat berkaitan dengan berlabuhnya kapal ni dan bagaimana penitilannya, banyak riwayat Israiliyat yang berlegar di kalangan kita di Nusantara. Di antaranya dicerita dalam ni daripada Ibn Jurayj. Ibn Jurayj berkata, kanat safinatu a'laha lit-tayr. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya kapal Nabi Nuh ni, dia dekat sini dia gambarkan ada 3 level. Yang pertama, kanat safinatu a'laha lit-tayr. Atas sekali untuk burung-burung. 3 atas. Wa wastuha lin-nas. Tengah untuk manusia duduk di kalangan mereka yang beriman. Wa fi asfaliha as-saba'. As-saba' ni maksud dia binatang-binatang buas duduk di tingkat paling bawah. Wa kana طولها في السماء 30 ذراعا. Bagaimana tinggi kapal ni, dalam Ibn Jurayj ni kata adalah 30 hasta tinggi dia. ودفعت من عين ورد يوم الجمعة ب10 ليال مضين من رجب. Dia kata peristiwa ini bermula pada hari Jumaat. Maksud dia banjir besar ni pada hari Jumaat berlaku. Disebut tarikh 10 Rajab. 10 Rajab. Wa arsat 'ala al-juhdi yawm Ashura.
dan kapal Nabi Nuh alaihissalam terdampar di bukit pada 10 Ashura. Wa marrat bil bait fatafat bihi sab'a wa qad rafa'ahu Allah min al-gharqi thumma ja'at al-yamin thumma raja'at. Dia cerita secara detail dalam riwayat ni. Dia kata apa, kebetulan kapal ni diizinkan Allah pernah lalu ke kawasan Kaabah, dan kapal ni dengan sendirinya, kapal Nabi Nuh ni dengan sendirinya melakukan tawaf sebanyak 7 kali, dan Allah memelihara Kaabah daripada tenggelam pada waktu itu. Wallahu ta'ala alam. Yang lain semua tenggelam kecuali Kaabah dia. Kemudian bahtera ni, kapal Nabi Nuh, telah menuju ke Yaman dan patah balik ke Bukit Judi. Maksud dia, kalau kita tengok, bila kata ke Yaman, kapal ni pergi ke selatan Saudi, kemudian naik atas balik kemungkinan di kawasan Iraq, di kawasan Turki yang kita sebutkan awal sebelumnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, ini adalah riwayat Israiliyat yang saya bagi contoh, yang dipegang oleh ada sebahagian masyarakat kita yang ambil riwayat ini dan menjadikan dia sebagai dalil, seolah-olah ia adalah dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sekali lagi, kalau kita bersama dengan Dr. Nick, bersama dengan Dr. Nick membicarakan tentang Israiliyat, ini di antara Israiliyat yang memberi impak kepada masyarakat Islam di Nusantara dan Malaysia khususnya, yang berlaku di depan mata kita. Contohnya, apabila datangnya Ashura, kita ingat kan, kita selalu menyambut Ashura. Ashura ni, kalau saya pergi dulu kat Syria, disambut oleh siapa? Disambut oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, oleh orang Syiah. Bila berlakunya Ashura ni, kita tahu dikatakan Ashura ni adalah berlaku juga pembunuhan Hasan wal Husain, pembunuhan Husain. Apabila dibunuh, maka mereka telah melakukan satu ritual untuk menyambutnya. Cuma apa yang saya nak sebut kat sini, sampai kat Malaysia kita buat kenduri kan, sambutan hari Ashura ni, dengan buat apa, bubur Ashura kan. Bubur Ashura ni, bila saya tanya kepada orang-orang tua, orang lama, macam mana boleh wujudnya bubur Ashura ni, rupanya bubur Ashura ni wujud daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam lagi. Dikatakan, maka dicampurkanlah segala benda yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam di atas kapal itu, maka jadilah ia kan ada pisang, ada macam-macam. Jadilah ia akan bubur Ashura. Kacau, jadilah bubur Ashura kan. Makanlah ramai-ramai daripada kawah tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak ada riwayat yang kuat, yang sahih, yang diterima menyatakan bahawa itulah yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita fikir negara Arab sekalipun, mereka pun terkejut tuan-tuan. Mereka pun tak tahu bubur Ashura tu macam mana. Tiba-tiba kita kat tanah Melayu ada bubur Ashura kan. Satu benda yang amat menggagumkan. Sebab dekat tanah Arab tak ada, tapi dekat tempat kita pun ada. Dekat tempat kita ada pula. Wallahu ta'ala alam. Ada riwayat yang lain menyatakan banjir besar telah berlaku pada bermulanya 10 Rejab, berakhir 10 Rejab. Sebab tu nama Ashura, 10 Ashura ni maksudnya hari yang ke-10. Maka dapatlah kita mengetahui bahawa kalau begitu jadinya banjir besar ni selama 1 tahun, lepas 1 tahun baru surut.
Tidak ada dalil yang kuat daripada Nabi SAW melainkan dia adalah riwayat Israiliyat, yang menyatakan berlakunya 6 bulan, berlakunya 1 tahun sebagainya. Hanya Nabi SAW saja yang mengetahuinya, dan Nabi sendiri tidak mendedahkan, dan Al-Quran sendiri pun tidak mendedahkan. Maka seperti mana yang Al-Quran bentangkan, itu yang kita bentangkan. Itu yang kita bentangkan. Cuma sebelum kita mengambil ibrah kita pada pagi ini, insya-Allah mungkin kita boleh melihat sedikit bila kata kapal Nabi Nuh alaihi salam ataupun bahtera Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat dalam Quran banyak tempat. Dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Qamar, dalam surah Al-Haqqah, dalam surah Yasin itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara detailnya Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, Al-Qamar, cerita tentang cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, menggambarkan kepada kapal Nabi Nuh. Seperti mana cerita tentang Firaun, ia menjadi ayah, yang menjadi tanda kekuasaan Allah mengekalkan mumia Firaun tu setelah 1400 tahun. Itu 1400 tahun, bukan. Setelah mana lebih kurang dalam masa 3500 tahun telah berlalu baru jumpa mumia tu. Dan kalau kita tengok surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala sebut summa aghraqna ba'dal baqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, surah Asy-Syu'ara ayat 120, Allah Taala kata, kami menenggelamkan mereka yang tidak beriman pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Inna fi dzalika laayah. Dan di sana Allah meninggalkan tanda kekuasaannya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Allah Taala bagi tahu kepada kita, Allah tinggalkan tanda kekuasaan Allah pada peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Itu secara sepintas lalu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan lebih detail dalam surah Al-Ankabut pada ayat 15. Pada ayat 15 surah Al-Ankabut. Saya taklah nota tu. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fa anjaynahu wa ashabas safinah. Allah telah memberikan kejayaan kepada Nabi Nuh alaihi salam, maksud dia selamat. Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam di atas kapal. Wa ashabas safinah, bersama dengan orang-orang yang menjadi ahli kapal. Maksud dia mereka yang beriman bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Dan Allah Taala kata apa? Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Dan kami, kata Allah, telah menjadikannya, tu kembali kepada safinah, menjadikan bahtera ini ayatan lil alamin, satu tanda kekuasaan Allah, satu bukti kepada sekalian alam. Bukti apa? Bukti kapal tu. Baik. Kemudian pada ayat 13 ataupun ayat yang lebih spesifik, ayat 15 surah Al-Qamar. Tuan-tuan tengok surah Al-Qamar ayat 15. Walaqad tarakna ayatan fahal min muddakir. Kami sesungguhnya, kata Allah, kami telah meninggalkannya. Taraknaha, tinggalkan apa? Tinggalkan safinah, tinggalkan kapal, sebagai satu ayah, sebagai satu tanda kekuasaan Allah. Fahal min muddakir, adakah ia menjadi satu tanda peringatan kepada orang yang nak mengambil peringatan? Begitu juga dalam surah Yasin ayat 41, Allah kata wa ayatul lahum anna hamalna zurriyyatahum. Dan di sana ada tanda-tanda kepada mereka yang nak mengambil ibrah bahawa kami telah membawa kami, kata Allah, telah membawa zuriat mereka, iaitu zuriat Nabi Nuh AS selepas pada diselamatkan. Allah kata apa? Wa ayah fil fulkil mashhud.
Kan? Allah Ta'ala kata, dalam apa? Dalam kapal tu. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok ayat-ayat ni, semuanya ayat yang kita sebutkan tadi menyebut tentang ayah. Sebut tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibrah lil alamin jami'a. Ia adalah satu ibrah, satu tanda kekuasaan Allah, ibrah kepada semua manusia sekalian alam ini. Sama ada ibrah untuk orang yang beriman ataupun untuk orang yang tidak beriman. Orang mukmin ataupun orang kafir. Dan kalau kita tengok, adakah Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan seperti mana Allah kekalkan Firaun, yang ada mumia Firaun tu? Maka ini menjadi perdebatan dan persoalan di kalangan kita sampai waktu sekarang. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Taala sebut dalam surah Al-Qamar ayat 51. Ini ayat yang terakhir yang Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi sebut kepada kita. Dia kata manusia mengetahui akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara salah satu nikmat, Allah Taala mengekalkan kapal tersebut. Dia kata abqallahu safinah. Allah Taala kekalkan bahtera tersebut supaya manusia mengambil iktibar dan manfaat, memberikan peringatan kepada manusia ala madaril quruni wal ajyal, pada setiap zaman. Maksud dia berzaman-zaman, daripada dulu sampai sekarang, daripada zaman Nabi Nuh sampai sekarang, ada bukti dia. Bukti pada setiap generation, setiap generasi. Berdasarkan kepada firman Allah, surah Al-Qamar ayat 51, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memusnahkan, ingat tak, kami telah memusnahkan semua semua kaum Nabi Nuh AS kecuali mereka yang beriman. Fahal min muntakir, adakah kamu semua mengingatinya? Baik. Maka satu asar yang diambil daripada seorang tabi'in yang dirakamkan di dalam Al-Bukhari, yang dirakamkan dalam Al-Bukhari, dalam Sahihul Jami' Al-Bukhari, dalam kitab tafsir dia. Dalam Sahih Al-Bukhari ni dia ada kitab-kitab, maksud dia bab-bab besar. Salah satu dia kitab tafsir. Maka mentafsirkan ayat surah Al-Qamar ini, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Bukhari, minta maaf, Al-Bukhari mendatangkan satu kalam daripada tabi'in, daripada Qatadah. Qatadah kata apa? Abqallahu safinatun Nuh. Qatadah kata Allah memberikan petunjuk dengan mengekalkan kapal Nabi Nuh hatta adrakha awail hadhil ummah, sehinggalah datangnya umat yang selepasnya akan jumpa kapal tersebut. Maksud dia umat zaman Nabi SAW ni jumpa. Dan apa kata Syekh Salah Al-Khalidi? Dia kata itu tidak menunjukkan bahawa itu tidak menunjukkan bahawa merujuk pada Qatadah tadi. Tidak menunjukkan kata Allah mengekalkan kayu, macam mana kayu kapal Nabi Nuh itu di atas bukit Judi itu setelah ribuan tahun, 6,000 tahun, 7,000 tahun, tidak semestinya kekal bentuk kayu tersebut ataupun ada kayu tersebut di atas bukit Judi. Seperti mana ada pula yang klaim hatta ra'aha awail sahabah, dikatakan ada di kalangan sahabat yang pernah melihat apabila sampai ke satu bukit yang nama dia Bukit Mosul, yang kita sebutkan tadi. Pandangan yang pertama menyatakan Bukit Mosul di Iraq, kan, yang dikatakan waktu tu para sahabat start buka negara memperluaskan Islam sampailah ke Bukit Judi, dan di Mosul itu dinamakan Bukit Judi itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Begitu juga dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyatakan bahawa itu bukanlah menunjuk kepada satu-satu tempat secara khusus. Ibn Katsir menyatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan kapal itu sebagai tanda, iaitu Ibn Katsir menyatakan kapal ini seolah-olah Ibn Katsir mengisyaratkan bahawa kapal ini bukan yang dimaksudkan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah itu ialah kapal pada zaman Nabi Nuh itu kekal sampai sekarang. Tetapi apa yang dimaksudkan ialah Ibn Katsir menyatakan bahawa bagaimana pembinaan kapal itu. Dalam sejarah tidak ada pembinaan kapal melainkan yang pertamanya adalah dibina oleh Nuh alaihi salam. Itu adalah ayat. Itu adalah tanda kekuasaan. Itu adalah tanda bahawa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah memberikan idea, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membina kapal, dan kapal yang dibina itu kekal, digunakan, relevan sampai sekarang. Tuan-tuan, kapal ni adalah simbol kita katakan apa? Simbol membawa barang yang paling besar, tuan-tuan. Yang paling besar, tuan-tuan, tak boleh bawa dengan kapal terbang. Berat-berat tak boleh bawa. Semuanya kapal ataupun kenderaan yang paling, the most powerful. Kan? Kapal adalah kenderaan yang paling power untuk membawa muatan yang paling besar. Sebab tu kalau tak ada kapal, tuan-tuan, oh payah. Tak ada kapal, payah untuk kita buat import export. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu, kalau kita tengok itu di terusan Suez, apabila kapal tersangkut berapa hari? Kapal tersangkut 4 hari. Kan? Berapa bilion satu-satu syarikat yang melalui kawasan tersebut rugi. Bahkan orang yang menguruskan terusan Suez itu pun rugi berapa bilion dalam masa beberapa jam. Menunjukkan kepada kita ia adalah satu ayat. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ulama tidak menolak. Sekiranya betul-betul di sana dalil ataupun di sana ada hujjah telah melakukan orang kata secara saintifiknya mereka buat kajian di atas fosil-fosil tersebut, ia tidak mustahil untuk kita nyatakan seperti mana yang berlaku pada zaman Firaun, itu juga boleh berlaku pada zaman Nuh alaihissalam, dijumpai, dan kita boleh menyatakan bahawa mungkin 80% hampir sama dan sebagainya. Mungkin ia boleh terjadi pada waktu-waktu yang akan datang apabila ia dapat meyakinkan kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukup sekadar itu. Cumanya kita nak tengok apa ibrah yang kita boleh ambil pada cerita kita pada hari ini. Yang pertama, kata Az-Zamakhsyari rahimahullah, Allah menggunakan panggilan wahai pada bumi. Wahai bumi, wahai langit, menunjukkan sifat Allah yang maha sempurna terhadap alam ni. Allah kalau dia nak bagi arahan, dia bagi arahan terus. Dan arahan itu Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Bagaimana contoh Allah bagi arahan dekat bumi, bagaimana contoh Allah bagi arahan kepada langit. Allah sebut, ya ardu. Allah sebut, ya sama'u. Allah panggil seolah-olah mereka ini, makhluk Allah ni ada akal. Ibrah yang kedua, Al-Imam Sya'rawi menyatakan apabila Allah menyebut istiwa pada ayat 44, wastawat 'alal judi, istawa tu ataupun istiwa itu, ianya menunjukkan kapal itu berlabuh. Maksud kapal itu kekal ke suatu tempat yang Allah Ta'ala tetapkan, dan kekal itu qarar, tetap ada. Inilah yang dinyatakan sebahagian ulama termasuk Sya'rawi, kekal tersebut wastawat bermakna istaqarrat, dia kekal duduk dekat situ, dan ada ayah, ada tanda, kemungkinan ia adalah bertepatan siapa yang paling tepat, yang ada tanda yang paling meyakinkan.
Nah, itu adalah yang paling tepat. Kalau kata yang paling meyakinkan di Ararat, mungkin lagi 2-3 tahun kita boleh dapat kepastian. Wallahu ta'ala alam. Mungkin boleh dipastikan. Cumanya kita kena berpegang kepada poin yang ketiga. Yang ketiga ialah kita kena ingat Quran ini adalah kitab hidayah. Quran bukan kitab sains. Quran bukan kitab geografi. Quran bukan kitab yang menyediakan kepada kita forensics dan sejarah. Tetapi dalam Al-Quran itu diselitkan sejarah. Dalam Quran itu ada diselitkan forensik. Sebab itu kita tak boleh menyatakan Quran ni kitab sains. Boleh tak kata itu? Tak. Quran kitab hidayah Allah. Tapi diselitkan dalam Quran itu ada tak sainsnya? Ada sainsnya. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mukjizatnya. Cuma kita tak boleh nak exactly kata Quran yang kata sekian. Itu perlukan kepada kajian yang mendalam. Macam kita sandarkan pada teori Big Bang dan sebagainya, sebab teori itu dinamakan oleh manusia. Dan kemungkinan besar apabila dilakukan kajian, setiap kajian yang kita lakukan mungkin ada perubahan. So kita tak boleh nak stick Al-Quran itu pada sekian mengikut kemahuan kita. Tak. Kena ingat, yang pertama Quran itu adalah kitab hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kitab sains. Baik. Yang keempat, masyarakat kita, kalau kita bacakan riwayat Israiliyat ni, banyak terkesan dengan riwayat Israiliyat yang berjaya memesongkan tumpuan kita pada objektif Al-Quran. Sehingga kan kita buat satu-satu perkara, kita terlupa melihat kepada apa yang Quran nak dalam kisah tersebut sebenarnya. Kan? Maka kita dah lari daripada apa yang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis Nabi ataupun Nabi sendiri nakkan supaya kita ni hidup kita berobjektif. Maka kita apabila nakkan pada berobjektif dan tidak mementingkan benda yang tidak penting, maka hidup kita pun begitu. Janganlah kita pentingkan benda yang tidak penting. Memikirkan bukit judi ni dekat mana, contoh dia kayu kapal Nabi Nuh ni, dikatakan kayu koka, dikatakan kayu koka dan sebagainya. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kayu koka yang orang duk buat biji tasbih dan sebagainya, dia orang pun tak tahu besar mana. Rupanya yang tu buah, daripada buah dia koka ni. Macam mana buah kayu koka tu nak buat apa nama tongkat Nabi Nuh yang panjang. Dikatakan ia adalah tongkat Nabi Nuh diperbuat pada kayu koka dan sebagainya. Begitu juga dengan kapal Nabi Nuh AS dibuat pada kayu koka dan last sekali diambil keberkatan dan sebagainya. Itu adalah perkara yang boleh mendatangkan syirik. Itu adalah perkara yang boleh mendatangkan syirik sebab kita mengada-adakan benda yang tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka saya rasa sekadar itu kita punya sharing pada hari ini, dan insya-Allah siri yang akan datang adalah siri yang terakhir, siri yang ke-10. Siri yang terakhir, siri yang ke-10, kita akan melihat di sana bagaimana wasiat Nabi Nuh alaihi salam. Kita akan melihat wasiat Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya dan hubungan di antara Nabi Nuh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu siri yang akan datang, insya-Allah, siri yang ke-10. Baik, di sini ada soalan, adakah banyak besar zaman Nabi Nuh merupakan salah satu tanda kemurkaan Allah? Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Siapa tanya ni ya? Sana saya tengok dulu. Puan Salma. Baik, Puan Salma, kalau kita ikut daripada awal, ia adalah tanda kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, sebab mereka, apa yang mereka tak buat pada Nabi Nuh, kita dah cerita dah itu. Buat satu sehingga Nabi Nuh alaihi salam tak tahan dah. 950 tahun berdakwah. 950 tahun berdakwah bukan tempoh yang
yang sangat sekejap. 950 tahun adalah tempoh yang sangat lama. Nanti pun kita akan huraikan. Ada 3 tempoh utama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, 3 peringkat dakwah Nabi Nuh. Dan salah satu peringkatnya 950 tahun ni, itu zaman berdakwah sahaja. Dan mereka dipermainkan. Nabi Nuh AS dipermainkan. Riwayat yang paling banyak menyebut orang yang bersama dengan Nabi Nuh yang beriman hanyalah 80 orang. Ada riwayat 70 orang. Ada riwayat yang menyebut 30 orang sahaja. Dan amalan memang Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka sebab mereka telah menjadikan sebelumnya orang yang beriman itu sebagai patung berhala. Boleh tengok dalam surah Nuh. Sehingga kan mereka last kali ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah sendiri, setelah Nabi Nuh AS sendiri meminta doa supaya mereka ini dihapuskan. Amalan tu ada dalam apakah amalan mereka, boleh tengok semula pada siri yang sebelumnya, siri yang ke-2, 3, 4, yang menyebabkan mereka memperolokkan Nabi Nuh, mereka buat macam-macam kepada Nabi Nuh AS, sehingga kan Nabi Nuh AS rasa tak boleh dah ni, tak boleh tahan dah, sebab mereka sangat memperolokkan, provok dan sebagainya. Baik. So saya rasa cukup sekadar itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bubur Ashura. Kita dah beritahu buat bubur Ashura tu buatlah, tak ada masalah. Tapi kita tidak boleh mengaitkan perbuatan bubur Ashura itu dengan zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan ia adalah perbuatan yang disandarkan kepada mana-mana amalan sunat dalam Islam, tak ada. Cumanya buat Ashura tu makan sedap. Yang tu. Yang kedua, buat makan sedap ni bagi kat orang sedap. Orang suka tak? Suka. Bagi makanan kat orang, it'amut ta'am adalah amalan yang baik. Sejak daripada Nabi SAW. Sebelum tu zaman jahiliah pun sama juga. Ia adalah benda yang baik. Cuma jangan kita sandarkan ada i'tiqad bahawa ini ada kaitan dengan zaman Nabi Nuh AS ataupun kaitan dengan para nabi, ataupun kita sandarkan kepada Nabi SAW. So kalau kita buat bubur makan, tak ada masalah lah. Buat bubur apa pun nak makan kan. Kalau orang kafir buat bubur makan, kita boleh buat ada bubur orang kafir makan, boleh, tak ada masalah. Kan, seperti mana orang kafir memperkenalkan mereka yang non muslim, memperkenalkan makan kek, secret recipe kan. Tak ada pun zaman Nabi kan. Bahkan ia diperkenalkan mungkin oleh bukan Islam. Contoh kan, boleh tak? Tak ada masalah makan-makan lah. Cuma i'tiqad, kepercayaan kita bahawa ia tidak ada kaitan dengan peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, yang disandarkan kepada agama Islam. Itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Baik, itu yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu. Saya rasa insya-Allah nanti ada saya nak mewawarkan sekali lagi. Pengajian kita alhamdulillah dengan izin Allah, pengajian kita di Akademik Tadabbur Malaysia adalah percuma. Cumanya kita dalam keadaan sekarang, kita minta tuan-tuan perempuan dengan jasa baik tuan-tuan boleh memberikan sokongan kepada kita, sebab kita nak buat semua benda ni, kita ada kos kita. Saya minta tuan-tuan perempuan mungkin boleh menyumbangkan ke Akademik Tadabbur Malaysia. Kita akan buat kelas-kelas lagi yang lain, kita kembangkan agama ni, Al-Quran, hadis Nabi SAW dalam kelas-kelas kita. Saya sendiri bagi pihak Akademik Tadabbur Malaysia mewakili mengalu-alukan sekiranya tuan-tuan nak menyumbang RM5, RM10, RM7, boleh terus ke akaun Akademik Tadabbur Malaysia untuk kita sama-sama manfaatkan di Malaysia dan Nusantara. Untuk pengetahuan perempuan, kita ada view kita daripada Malaysia paling banyak, dan sudah tentunya kaum Hawa paling banyak sekali. Yang kedua Indonesia, yang ketiga daripada Singapura, daripada Thailand, bahkan kita ada daripada Great Britain,
daripada UK sendiri, kita ada daripada Dubai yang mendengar akan kita punya pengajian kita. Terima kasih banyak pada tuan-tuan perempuan yang memberikan sokongan kepada Akademik Tadabbur Malaysia. Saya rasa cukup sekadar ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor akaun boleh tengok di dalam kita punya Telegram, dan kita punya Facebook pun ada, kita letakkan nombor akaun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.